Okey, baik. So kepada para pelajar baru ni, okey, Inna Sofia kita ada rakan-rakan baru ya, iaitu Danisha dan juga Aish. Okey, dan juga untuk pengetahuan kamu yang baru, okey, pembelajaran kita akan direkodkan. Okey, dan rakaman video kelas ini kamu boleh tonton di YouTube channel cikgu, iaitu Cikgu Rafi. Dan kamu tengok di playlist ada ekonomi tingkatan 4, ekonomi tingkatan 5. Jadi kamu boleh klik pada ekonomi tingkatan 5 dan kamu boleh lihat kembali, okey, dan tonton semula video kelas kita ini ya. Okey, baik. So hari ini kita akan lihat tentang hari ini kita lihat berkaitan bab 1.1. Dan kamu beruntung kerana kamu memulakan pembelajaran berkaitan dengan ekonomi dan kerajaan. Okey, baik. Seperti mana yang kita telah lihat sebelum ini ya. Okey, sebelum kita kongsikan, okey, kamu perasan tak bahawa sebenarnya tingkatan 4 dulu kamu belajar tentang tentang pengenalan kepada ekonomi, kemudian juga pasaran, kemudian juga sistem keuangan, dan yang keempat iaitu pengeluaran. Ini semua 4 bab ini adalah berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan unit ekonomi, iaitu isi rumah dan juga firma. Kerajaan tak ada. Tetapi bila kamu masuk tingkatan 5, kamu akan belajar tentang semua tentang kerajaan, peranan-peranan kerajaan dalam ekonomi. Sebab itu kalau kamu lihat dalam ekonomi, bahawa 4 bab yang pertama kamu belajar semasa form 4 tu, 4 bab pertama itu sebenarnya adalah dipanggil microeconomy. Ya, microeconomy. Tetapi bila kamu masuk form 5, kamu belajar tentang peranan kerajaan, inflasi, kemudian kemelesetan ekonomi, guna tenaga penuh dan sebagainya. Itu telah termasuk dalam makroekonomi. Kalau form 5 makroekonomi, kalau form 4 sebenarnya microeconomy. So itu perbezaan yang sangat-sangat ketara. So kita akan lihat berkaitan dengan peranan kerajaan dalam ekonomi. So peranan kerajaan dalam ekonomi. Cikgu masih lagi gunakan buku teks. Buku teks sebab tak lama lagi kamu semua akan dapat buku teks ya. Jadi kita akan rujuk kepada buku teks dulu. Dan kita akan lihat 1.1 iaitu peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Ini yang kamu kena ingat betul-betul, iaitu peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Sebelum itu, kamu lihat apakah definisi kerajaan. Kerajaan ni sebenarnya ialah satu unit ekonomi juga yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Mungkin kamu jangan keliru dengan definisi kerajaan dalam sejarah tau. Kalau dalam sejarah, kerajaan tu lain. Kerajaan tu ialah kerajaan tu ialah satu unit. Kita kata satu unit pentadbiran yang menguruskan pentadbiran negeri atau negara. Itu kerajaan. Tetapi kalau dalam ekonomi, kerajaan sebenarnya ialah satu unit ekonomi. Kita tahu unit ekonomi ada 3. Isi rumah, firma dan juga kerajaan. So salah satu unit ekonomi itu adalah kerajaan. Dan fungsi dia menjalankan kegiatan ekonomi juga. Tapi matlamat dia untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Semuanya dilakukan untuk rakyat. So, kalau kita lihat sebagai contoh, peranan kerajaan sebagai pengeluar. Salah satu peranan kerajaan sebagai pengeluar, iaitu kerajaan ini berperanan sebagai pengeluar barang awam dan barang sosial dalam ekonomi. So barang awam dan barang sosial ini tidak disediakan oleh pihak swasta sebab tidak menguntungkan. Nampak tak? Dia kata tidak menguntungkan kat situ ya. Jadi kalau katakan
kalau tak disediakan barang-barang ni, mungkin kamu akan tanya, cikgu, kalau barang-barang tu tak untung, buat apa nak sediakan? Kalau tak sediakan barang-barang ini, maka kebajikan masyarakat akan terjejas. Kalau semua orang fikir pasal nak untung aja, tak ada fikir pasal kebajikan rakyat, maka kebajikan rakyat akan terjejas. Sebab itu, kena ada pihak yang mengeluarkan barang awam dengan barang sosial ni, iaitu kerajaan. Okey, baik. Jadi kita akan tengok apa itu barang awam dan barang sosial. Baik, kepada Aish dan juga kepada kepada Danisha ataupun juga kepada Dina Sofia sekalipun. Dina Sofia dah biasa. Okey, Aish dengan Danisha, kalau kamu ada sebarang soalan nak tanya, boleh terus tulis dalam Zoom chat. Ya, terus tulis dalam Zoom chat sebab memang cikgu sentiasa onkan Zoom chat itu untuk cikgu baca. Jadi Dina Sofia dah faham dah. Dia dah biasa. Selalunya dalam kelas dia yang paling banyak soalan. Tak apa, cikgu suka. Cikgu suka ya. Dan cikgu akan jawab terus. So kepada Danisha dan juga Aish, terus ke. Aduh. Lek lah Dina Sofia Okey. Baik. So kita lihat di sini iaitu tentang barang awam. Apa itu barang awam? Okey, barang awam sebenarnya ialah barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain. Okey, kita tengok betul-betul Okey, barang awam ialah barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain. Okey, maksudnya apa tahu? Maksudnya, okey, kalau katakan contoh cikgu gunakan barang awam itu. Okey. Kemudian bila cikgu dah habis gunakan barang awam tu kan, orang lain boleh gunakan barang tu tak? Boleh. Sebab apa? Sebab faedah penggunaan dia tidak habis dan tidak berkurang. Itu maksud dia. Okey. Dan juga tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya. Jadi macam contoh, cikgu dah guna barang tu, kemudian cikgu halang pula, cikgu tak bagi Dina Sofia, tak bagi Aish dan Danisha gunakan barang tu. Tak boleh. Itu salah. Maknanya cikgu tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya. So itu barang awam. Jadi setiap anggota masyarakat boleh menggunakan barang awam ni tanpa dikenakan bayaran, ataupun kalau ada pun dengan bayaran yang paling minimum. Paling minimum ya. Namun penawaran bagi barang awam adalah terhad. Penawaran ni maksudnya supply. Okey, supply bagi barang awam ni tak banyak, terhad. Dan masyarakat dikehendaki untuk berkongsi penggunaannya. Contoh barang awam ni apa cikgu? Contohnya ialah jalan raya, padang awam, sekolah dan juga klinik kerajaan. Contohlah kalau kita macam gunakan padang awam. Bila contoh macam kalau katakan cikgu guna padang awam tu, adakah faedah padang awam itu akan habis? Tidak. Selesai cikgu gunakan padang awam tu, kemudian katakan Dina Sofia dengan Danisha pula gunakan padang awam tu, habis ke faedah dia? Tak ada. Barang awam ni untuk public cikgu. Sebenarnya Dina Sofia, public tu sebenarnya awam. Public tu sebenarnya awam. Sebab itu kalau dikatakan public speaking, maknanya pengucapan awam. Pengucapan kepada orang ramai. Public. Betul, macam orang awam lah. Public citizen. Kan, rakyat awam. Macam orang awam. Itu orang awam lah. Itu dipanggil barang awam. Public. Contohnya jalan raya, padang permainan, padang awam, kemudian sekolah dan juga klinik kerajaan. Tapi itu dia punya bangunan-bangunan dia. Bangunan-bangunan dia tu adalah barang awam.
Berbeza dengan barang sosial. Barang sosial ialah barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Okey, barang sosial ialah barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Contohnya, kalau kita lihat, barang-barang sosial memerlukan perbelanjaan dan tindakan kerajaan untuk mengeluarkannya. Contoh, barang sosial ialah air yang terawat dan rakyat celik huruf. Rakyat celik huruf. Kamu tahu tak celik huruf tu apa? Celik huruf tu maksudnya rakyat yang boleh membaca, menulis, mengira. Itu rakyat celik huruf. Kalau orang yang tak boleh menulis, tak boleh membaca, tak boleh mengira, itu dipanggil buta huruf. Tu ya. Ya. Nanti cikgu mentionkan. Okey, contoh barang sosial adalah air yang terawat. Air terawat ini maksudnya ialah air, okey, yang mana kamu gunakan di rumah kan, air pipe tu kan. Sebenarnya air pipe tu datang daripada sungai. Tapi sungai tu, air tu akan dimasukkan ke dalam loji pembersihan dan dirawat dulu. Dimasukkan bahan supaya dia bebas daripada bakteria dan sebagainya, baru dimasukkan ke dalam saluran pipe dan pergi ke rumah kamu. Itu dipanggil air yang terawat. Itu barang apa? Itu barang sosial. Contoh lain, barang sosial iaitu perkhidmatan pendidikan. Kalau kamu tengok sebelah kiri sekali, menyediakan perkhidmatan pendidikan yang baik dan percuma untuk meningkatkan kadar celik huruf dalam kalangan masyarakat. Kemudian kerajaan membina loji pembersihan air untuk memproses air sebelum digunakan oleh masyarakat. Dan juga satu lagi iaitu menyediakan perkhidmatan kesihatan untuk meningkatkan kadar kesihatan dalam kalangan masyarakat. Jadi, kalau cikgu nak tanya kamu dapat tak sebenarnya apa perbezaan barang awam dengan barang sosial? Dapat ke tak dapat? Faham ke tak faham perbezaan barang awam dengan barang sosial? Tak dapat tak apa, bagi tahu je. Bagi tahu je. Cikgu akan explain dengan cara yang lebih mudah untuk kamu faham. Dapat tak perbezaan? Faham Danisha? Confirm Danisha? Okey, Aish? Saya faham contoh je ni cikgu. Cuma persamaan perbezaan macam kurang sikit. Okey, dia begini. Senang cerita lah Senang cerita macam ni. Barang awam ialah barangnya, bangunannya. Itu barang awam. Okey, tetapi barang sosial ialah perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Contoh, kalau kamu tengok klinik kerajaan, bangunan klinik kerajaan itu barang awam. Tetapi perkhidmatan kesihatan yang disediakan di klinik itu, maknanya perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh doktor, oleh jururawat tu kan. So, perkhidmatan, servis yang diberi itu di klinik kerajaan tu, servis itu adalah barang sosial. Bangunan klinik barang awam, kemudian perkhidmatan kesihatan itu adalah barang sosial. Macam tu juga dengan sekolah. Sekolah tu, bangunan sekolah tu barang awam. Tetapi perkhidmatan pendidikan yang diberikan oleh kerajaan, perkhidmatan pendidikan yang disediakan oleh guru-guru kan di sekolah, itu perkhidmatan pendidikan, itu adalah barang sosial. So, nampak tak perbezaan barang awam dan barang sosial? Barang awam boleh pegang, barang sosial tak boleh pegang. Nampak tak perbezaan tu? Faham Aish? Okey. Jadi itu yang kita kena tahu. Perbezaan barang awam dengan barang sosial yang nyata ialah barang awam kita boleh pegang. Dia solid, berbentuk bangunan,
ataupun barang-barang. Tapi kalau barang sosial, dia adalah berbentuk perkhidmatan. Jadi bila kamu tengok macam tu, oh okey, sekarang saya dah faham. Okey, saya dah boleh faham. Itu yang cikgu nak, supaya kamu okey, dapat bezakan barang awam dengan barang sosial. Itu perbezaan dia. Okey. Baik, bagus. Baik. Kedua-dua barang dah ada, kita dah belajar. Okey. So, kita akan lihat juga tentang monopoli semula jadi kerajaan. Apa itu monopoli semula jadi? Okey. Monopoli semula jadi kerajaan. Okey. So, apa itu monopoli kerajaan? Okey, iaitu kita lihat apa itu monopoli. Perkataan monopoli Monopoli ni sebenarnya adalah penguasaan mutlak. Total. Penguasaan. Jadi kerajaan memang ada monopoli semula jadi. Maknanya monopoli yang kita kata dia tak nak monopoli pun, tetapi memang dah semula jadi menguasainya. Apa tu cikgu? Okey, macam ni. Kita tengok dalam buku teks ni kalau kita lihat pengeluaran barang awam dan barang sosial tadi seperti landasan kereta api, sisi jana kuasa dan sebagainya memerlukan kos modal yang tinggi dan hanya mampu dibiayai oleh kerajaan selepas mengumpulkan dana daripada masyarakat melalui kutipan cukai. So, kos modal yang tinggi inilah menjadi halangan bagi pengeluar swasta lain untuk memasuki industri tersebut. Jadi, sebagai pengeluar tunggal dalam industri, kerajaan boleh mengawal harga barang keluaran itu dengan bertindak sebagai monopoli semula jadi. Contohnya apa cikgu? Contohnya adalah kalau kita lihat bekalan elektrik. Bekalan elektrik di rumah kita ni tak kisahlah kat mana pun kita tinggal kat Malaysia ni. Kalau kita tengok bekalan elektrik, kita siapa yang supply bekalan elektrik, iaitu TNB, Tenaga Nasional Berhad. So, ada tak company lain yang supply elektrik ni? Tak ada. Memang tak ada. Jadi kita kena tahu bahawa TNB adalah salah satu syarikat berkaitan kerajaan. Maknanya syarikat yang mana dia punya kepentingannya itu dikawal oleh kerajaan. PBA tu apa? Edina Sofia. PBA tu apa? Yang air tu PBA, Perbadanan Bekalan Air Perbadanan Bekalan Air itu di Pulau Pinang Di Penang ada Perbadanan Bekalan Air jadi kalau PBA, betul, PBA, Syahbaz, syarikat bekalan air Selangor Syahbaz, PBA. Setiap negeri dia ada dia punya syarikat yang berkaitan kerajaan dan itu adalah monopoli semula jadi kerajaan. PBA yang bekalan air tu bekalan air tu memang kerajaan punya sebenarnya. Tapi kerajaan menubuhkan syarikat-syarikat untuk uruskannya. Jadi PBA, kemudian juga Syahbaz yang membekalkan air, itu adalah monopoli semula jadi kerajaan. Ada tak syarikat lain yang supply air ke tempat kamu? Memang tak ada. Itu sahaja. Kita tak ada choice, tak ada pilihan lain. Contoh kalau kita kata, saya tak nak gunalah Perbadanan Bekalan Air ni, saya nak guna syarikat lain lah untuk bekalkan air ke rumah saya. Syarikat mana? Tak ada. Contoh kalau macam kita kata, saya tak nak pakai lah TNB, saya nak pakai syarikat lain lah untuk bekalkan elektrik ke rumah saya. Syarikat apa? Tak ada. Memang dua tu memang dikuasai oleh kerajaan. Jadi kalau kamu fikir, kenapa cikgu? Kenapa kerajaan saja? Kenapa pihak swasta tak bekalkan benda-benda ni?
kerana kos modal yang tinggi. Kamu ingat senang ke nak buat bekalan elektrik ni? Dengan dia punya kabel, dengan dia punya tiang-tiang elektrik. Kemudian, okey, tenaga elektrik tu datang daripada mana? Datang daripada dua tempat. Sama ada melalui empangan hidroelektrik ataupun satu lagi melalui stesen jana kuasa elektrik. Stesen jana kuasa elektrik tu kalau nak dibina pun, okey, harga dia berbilion-bilion. Kalau nak buat empangan hidroelektrik, lagilah kos dia berbilion-bilion. Jap. Korang dengar tak bunyi hujan bising? Korang boleh dengar dia bunyi jam bising? Okey. Boleh dengar Baru nak tanya cikgu. Memang kat luar ni memang hujan lebat. Jap, cikgu offkan jap. Okey. So sekarang dengar lagi tak hujan? Sekarang dengar lagi tak? Tak okey, baik, bagus. Sebab dia ada filter kat sini. So cikgu offkan filter dia. Okey. So okey. So kita kembali. Baik. Kita lihat. Jadi senang cerita, kalau katakan let's say lah kamu sendiri oh cikgu, saya nak buat satu company lah untuk membekalkan elektrik ke negara kita, mesti untung. Kan? Boleh? Kamu ada duit? Berbilion-bilion ni. Nak buat empangan, nak buat stesen jana kuasa elektrik, memang tak mampu. Memang tak mampu. Okey. Jadi sebab itu yang mampu hanya siapa? Hanya kerajaan. Kerajaan, sebab kerajaan boleh collect duit daripada cukai rakyat, dan daripada duit itu boleh digunakan untuk menyediakan semua barang-barang. Sebab itu dipanggil monopoli semula jadi kerajaan. Monopoli Jadi kerajaan boleh mengawal harga barang keluaran. Maknanya bil elektrik itu kerajaan yang kontrol. Bil air kerajaan yang kontrol. Jadi itulah dia perbezaan dia. Jadi kalau kita lihat, biasanya monopoli kerajaan ini dikaitkan dengan pengeluaran barang atau perkhidmatan awam yang penting bagi kemudahan dan keperluan rakyat, atau pengeluaran yang melibatkan kos yang tinggi. So pengawalan harga barang tersebut dapat menjamin kebajikan masyarakat. Kalau katakan tidak ada orang yang nak bekalkan elektrik sebab dia terlalu mahal, bermakna Malaysia tak ada bekalan elektrik lah. Bila tak ada bekalan elektrik, maka terjejaslah kebajikan rakyat. Sebab itu mau tak mau, kerajaan akan bina juga. Jadi itu dipanggil monopoli semula jadi kerajaan. Baik. So, apakah ciri-ciri pasaran monopoli semula jadi ni cikgu? Iaitu ada 4 ni. Pertama, kalau katakan monopoli semula jadi itu, iaitu hanya satu firma sahaja. Dalam monopoli semula jadi, hanya sebuah firma sahaja yang mengeluarkan barang atau perkhidmatan tertentu. Seperti bekalan elektrik, disediakan oleh TNB. Pengangkutan awam disediakan oleh KTM, dan telekomunikasi disediakan oleh TM. So setiap satu barang tu satu company je, satu firma saja. Itu dipanggil monopoli semula jadi. Kemudian yang kedua, ciri pasaran yang kedua iaitu keluarannya tidak ada pengganti. Barang keluaran firma kerajaan tidak dikeluarkan oleh firma lain. Maknanya kalau katakan kerajaan keluarkan bekalan elektrik, memang tak ada company lain yang bekalkan bekalan elektrik. Dan tak ada company lain yang bekalkan bekalan air seperti mana yang dibuat oleh Syabas, PBA dan sebagainya. So bermakna keluaran itu, barang itu tidak ada pengganti. Yang ketiga, penentu harga pasaran. Kerajaanlah yang akan menentukan harga barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan. Dia letak harga berapa, bil dia apa semua. Itu kerajaan yang letakkan. Baik. Dan tiada kebebasan keluar masuk industri. Wujud halangan
atas kebebasan firma lain untuk keluar dan masuk pasaran. Contohnya, contoh halangan ialah apa tahu? Perlindungan undang-undang, pemilikan faktor pengeluaran tertentu, dan keperluan kos modal yang tinggi. Bermakna, contoh kalau TNB kata, oh saya tak nak lagi lah supply elektrik. TNB kata, saya tak nak lagi supply elektrik. Kerajaan cakap apa? Tak boleh. Memang engkau kena supply elektrik. Kalau kau TNB tak nak supply elektrik, siapa nak ganti? Tak ada. Bermakna, dia tak boleh keluar daripada market tu. Dia kena stick kepada tugas dia, mungkin membekalkan tenaga elektrik ke seluruh Malaysia sepanjang tahun, sepanjang hayat. Nampak tak? So dia tidak bebas untuk keluar daripada industri ni. Okay. Baik. Okay, cikgu boleh explain lebih lagi tak untuk penentu harga pasaran? Okay. Baik, untuk penentu harga pasaran, sebenarnya kerajaan yang menentukan rate bayaran. Rate bayaran bekalan elektrik, rate bayaran bil air itu semua. Sebenarnya yang letak rate tu adalah sebenarnya rate itu diletakkan oleh siapa? Bukan TNB ya. TNB hanya jalankan saja. Yang jalankan itu, yang letak harga itu sebenarnya adalah kerajaan. Dan kenapa kerajaan letakkan harga itu? Kerana untuk kebajikan masyarakat. Sebagai contoh, kebetulan cikgu ada bil elektrik. Ada bil elektrik. Okey, ada bil elektrik. Okey, kalau kita tengok dia kadar blok. Sebagai contoh. Okey. Sekejap. Nak tunjuk korang ni nak kena ada satu lagi alat. Okey. Baik. Jom kita tengok bil elektrik. Korang pernah tengok bil elektrik kan? Pernah tengok bil elektrik? Pernah okey apa? Okey. Ya. Okey, baik. So kita tengok Baik. Okey. Baik. Sekarang ni kamu tengok Okey. Nampak tak? Okey, meja cikgu ni. Ni meja cikgu okey. Ni bil elektrik. Okey. Nampak tak bil elektrik ni? Lain macam cikgu punya setup. Memang lain macam setup ni. Okey. Baik, ini bil elektrik. Okey. Kamu nampak tak? Okey, dia punya bahagian. Kita zoom sikit. Macam tak jelas sikit. Okey. Baik, kita nampak tak dia punya rate tu? Okey. Nampak tak? Tak berapa jelas 11K elektrik cikgu. Mana 11K? 300 je. 11K. Mana 11K? Itu kilang. Okey. So kamu tengok di sini. Okey. So dah 11. Okey, kalau kamu tengok, okey, takrif kemudian blok prorata 200 kilowatt kan. Kadar dia 21 sen. Amount RM43. Kemudian yang kedua ni 100. Okey, 100 seterusnya 33 sen. Jadi RM33.40. Kemudian rate seterusnya 300. Okey, kamu tahu tak rate itu bermakna rate yang kita tengok tu seperti rate ni rate ini, kadar ni, harga ni sebenarnya adalah ditentukan oleh kerajaan. Kerajaan yang tentukan ni sebenarnya. Bukan kita kerajaan yang tentukan. Jadi nampak tak, semakin banyak kamu gunakan 200 ni, bermakna bil dia semakin meningkat. Kenapa kerajaan buat macam tu? Yang ini naik 50 sen ni naik 54 sen. Kenapa dia semakin tinggi? Kerana kerajaan nak menggalakkan, kalau nak jimat, jangan pakai lebih daripada 200. Nampak tak? Kalau pakai 200 je, 43 ringgit. Tapi kalau lebih sikit, okey, kena 100. 100 watt, okey, 33 sen. So, jadi 33 ringgit. So, kerajaan dia buat kadar yang progresif. Maknanya kadar yang semakin bertambah. Semakin bertambah untuk menggalakkan rakyat supaya gunakanlah
yang pada kadar yang murah tu. Jadi siapa yang letakkan harga ni? Ini adalah kerajaan yang letak. Dan kemudian syarikat yang membekalkannya adalah syarikat TNB. Syarikat TNB. So itu contoh penentu harga pasaran, iaitu harga bil elektrik, bil air semua ini ditentukan oleh kerajaan. Boleh faham? Boleh faham itu maknanya kerajaan menjadi penentu harga pasaran. Ambil kau. Habis aku gunakan semua setup yang ada. Sebenarnya setup ni dengan lampu, dengan mic ni, dengan another kamera ni sebenarnya adalah untuk setup subjek geografi. Sebab geografi nanti cikgu kena ajar apa? Kena ajar guna benda ni, kan? Kena ajar guna protractor, kena ajar guna jangka tolok. So kenalah ada setup ni. Boleh faham Okey. Baik. So itu berkaitan dengan penentu harga pasaran. Okey, dan tiada kebebasan keluar masuk. Maknanya di sini ciri-ciri pasaran monopolisme jadi ada 4. Pertama, hanya satu firma sahaja yang membekalkan barang atau perkhidmatan itu. Yang kedua, barang itu memang tak ada pengganti. Yang ketiga, kerajaan menjadi penentu harga pasaran. Dan yang keempat, tiada kebebasan keluar masuk industri. Okey. So setakat ini kita telah mempelajari tentang tiga perkara, iaitu tentang barang awam, barang sosial, kemudian juga monopoli semula jadi kerajaan dan juga ciri-ciri pasaran monopoli semula jadi. So kita dah lihat yang keempat-empat ini. Baik, ada soalan sebelum cikgu proceed kepada bahagian seterusnya? Ada soalan nak tanya? Mungkin Danisha nak tanya, Aish nak tanya. Okay, Inna Sofia ataupun Aisyah. Aisyah nak tanya Aisyah? Ada ke tak ada? Tak ada okey, baik. Boleh faham ke ni? Boleh faham Kalau tak faham, jangan kau malu-malu. Tanya je. Kan? Jangan risau. Cikgu tak pernah marah. Tak percaya tanya Inna Sofia. Tak percaya tanya Aisyah. Kalau tanya dia orang, pernah tak cikgu marah dalam kelas online? Okey? Tak pernah pun. Okey? Jadi kita belajar santai-santai. Okey? Okey. Baik. So kita teruskan kepada bahagian seterusnya, iaitu kita nak lihat peranan kerajaan sebagai majikan. Okey. Tadi kita lihat pertama peranan kerajaan sebagai pengeluar pengeluar barang awam dan juga barang sosial. Peranan kerajaan yang kedua ialah sebagai majikan ataupun sebagai employer. Kerajaan ni sebenarnya adalah majikan terpenting di Malaysia sebab menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor perkhidmatan awam kepada guna tenaga di negara ini. Jadi, perkhidmatan awam maksudnya apa tahu? Kepada kaki tangan awam. Dan perkhidmatan awam ini merupakan tulang belakang bagi ekonomi sesebuah negara. Bagi licinkan pengeluaran sektor ekonomi yang lain. Contoh pekerjaan dalam perkhidmatan awam ialah tentera, polis dan guru. Nampak tak bawah tu? Tentera, polis dan juga guru. Doktor. Kemudian juga apa lagi? Kaki tangan kerajaan di pejabat-pejabat kerajaan. Bomber, tentera laut, darat, tentera udara. Itu semua adalah kaki tangan awam. Ataupun kita kata sebagai perkhidmatan awam. Ramai ke cikgu? Ramai. Kalau kamu tengok di sini, tenaga buruh di Malaysia adalah sebanyak 14.71 juta pada tahun 2016. Tetapi tenaga buruh pekerja yang terlibat dalam perkhidmatan awam ini adalah sebanyak 1.61 juta. Maknanya, di seluruh Malaysia,
daripada Perlis sampailah ke Sabah, semua polis, tentera, doktor, guru-guru, semua yang kaki tangan awak itu adalah kaki tangan kerajaan dan jumlahnya adalah 1.6 juta. 1.6 juta ini menjadikan kerajaan sebagai majikan terpenting di Malaysia. Kalau kamu tengok contoh macam kalau kilang-kilang kan, company contoh macam Toyota, Toyota dia tengok kilang Toyota ada berapa? Ada 300 orang pekerja. Kilang Honda ada berapa? 800 orang pekerja. Kilang National Panasonic tu semua berapa? Dia ada 700 orang pekerja. Tapi kalau kerajaan Malaysia ada 1.6 juta pekerja. Dan yang paling hebatnya, dengan 1.6 juta pekerja, gaji tak pernah miss. On time. Every month on time. Cukup 25 hari bulan, 26 hari bulan. 1.6 juta ini pada 26 hari bulan, setiap bulan dapat gaji serentak. Bagaimana kerajaan menguruskan kaki tangan seramai 1.6 juta ini memang hebat. Bayangkan 1.6 juta orang dengan belanja gaji saja mencecah 7 bilion setiap bulan. Setiap bulan bukan sikit duit, banyak duit tu. Jadi itulah dikatakan perbelanjaan untuk gaji kaki tangan awam. Jadi itu kita kata sebagai kaki tangan awam. Dan di peringkat kerajaan, peluang pekerjaan yang disediakan oleh kerajaan dapat menjana pendapatan kepada penjawat awam dan seterusnya meningkatkan taraf hidup sebab kuasa beli mereka telah ditingkatkan. Permintaan terhadap barang dan perkhidmatan yang tinggi akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dalam negara. Selain itu, kerajaan juga menawarkan pelbagai faedah sampingan kepada kaki tangan awam. Seperti apa? Ada allowance perumahan, ada allowance sara hidup ataupun COLA. COLA tu sebenarnya cost of living allowance. Cost of living allowance. So itu dipanggil COLA. Dan kemudahan pinjaman perumahan dan kenderaan. Kemudian ada imbuhan tetap khidmat awam. Maknanya imbuhan tetap ada bonus lah. Pencen lepas bersara, cukup umur 55 atau 60, kamu boleh bersara dan sebab bersara itu kamu dapat duit pencen setiap bulan sampai akhir hayat kamu. Tak kerja dah, tapi dapat pencen. Lepas tu cuti tahunan mengikut kelayakan. Kemudian kalau yang perempuan ada cuti bersalin. Sebab itu, kalau kamu tengok cikgu-cikgu kamu, siapa ada pengalaman? Cikgu sekolah kamu asyik mengandung aja. Lepas tu cikgu sekolah kamu asyik salin aja. Baik. Ini sebenarnya ada satu rahsia. Tapi cikgu kena kongsikan dengan korang ni senyap-senyap lah. Baik, dia begini. Sebenarnya, ada perumahan yang kerajaan bina seperti PPRT. Iaitu Perbandanan Perumahan Rumah kita kata rumah kos rendah. Rumah-rumah kos rendah memang itu disediakan oleh kerajaan. Rumah kos rendah ni biasanya rumah apartmen lah. Rumah apartmen pangsapuri yang harga dia kebiasaannya di bawah 250,000. Kadang-kadang 180,000 pun dah dapat dah. So dia adalah rumah kos rendah dan dia dibina oleh kerajaan. Memang ada. Cuma yang berkelayakan lah. Kalau gaji kamu memang 5-6 ribu ke atas, tak layak lah untuk beli. Dia yang nak beli kalau ada gaji mungkin 2,000 ke bawah, dan dia boleh beli. Jadi itu contoh perumahan yang dibina oleh kerajaan. Baik.
Baik, bincangkan. Okey, bincangkan kesan projek di atas terhadap ekonomi negara. Baik, kesan projek di atas ni terhadap ekonomi negara iaitu pertama sekali, okey, dia akan menambahkan guna tenaga pekerja, di mana akan ada pengambilan pekerja yang lebih ramai untuk bekerja bagi pembinaan projek MRT itu. Maknanya, okey, kita tahu bahawa okey, penambahan guna tenaga. Yang kedua iaitu membuka peluang pekerjaan. So dengan adanya projek-projek ini akan wujudlah, okey, okey, wujud peluang-peluang pekerjaan seperti kontraktor, kemudian pekerja buruh, kemudian juga pekerja-pekerja dan juga banyak lagi. So peluang pekerjaan akan bertambah. Itu kesan projek. Okey, yang ketiga menyebabkan apa? Menyebabkan, okey, kita tahu bahawa menyebabkan pendapatan rakyat meningkat. Okey, daripada projek ini pendapatan rakyat akan meningkat. Kerana apa? Kerana syarikat-syarikat yang terlibat dengan projek ini, okey, akan mendapat keuntungan yang lebih, maka para pekerja di syarikat itu juga akan mendapat, okey, mendapat tambahan pendapatan. Jadi ini akan menaik taraf, okey, kehidupan pekerja-pekerja itu. Dan seterusnya iaitu apa? Iaitu akan meningkatkan kegiatan ekonomi di sepanjang laluan kereta api itu, laluan MRT. Kerana apa? Di mana-mana ada laluan MRT itu, maka dia akan menjadi tumpuan orang. Sebab orang akan turun, keluar masuk kan. Jadi kegiatan ekonomi yang berhampiran dengan MRT ini akan meningkat. Okey. Baik. Boleh faham tak apa yang cikgu explain tadi tu? Boleh faham tak tentang tentang peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan-kawasan MRT? Boleh faham tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tanya dulu ni. Boleh? Baik. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Kalau kamu tinggal di kawasan perumahan, rumah perumahan, rumah teres lah. Let's say lah kamu nak berniaga nasi lemak. Kamu nak berniaga nasi lemak. Kamu nak berniaga nasi lemak di depan rumah kamu ke atau di tepi simpang jalan raya utama? Mana satu kat mana kamu nak berniaga? Depan rumah ataupun di tepi simpang jalan raya? Kat mana yang kamu nak berniaga? Nak berniaga nasi lemak. Cuba bagi tahu cikgu. Okey, Danisha, Karina, Aisyah, Irina Sofia dan Ais. Okey, Danisha, kenapa? Kenapa kat situ? Okey, Karina, kenapa kat situ? Sebab apa? Bagus Danisha. Oh, cikgu saya tengah like. Oh, ya ke? Okey. Kenapa Karina? Okey. Sebagai seorang peniaga, kalau kamu nak berniaga, kamu berniaga di tempat yang orang ramai. Jadi, comparekan, bandingkan depan rumah kamu dengan tepi simpang, kat mana lebih ramai orang? Kat mana lebih ramai orang? Depan rumah kamu ke ataupun tepi simpang? Ya, betul Irina Sofia. Ah. ah. Oh. Ya, betul Karina. Tetapi Karina, kalau depan rumah kamu tu depan tu memang simpang tak apa. Kalau rumah kamu tu bukan simpang jalan raya, okey, kemudian orang tak lalu lalang kat situ. Kamu buka bisnes nasi lemak kat situ. Ada orang nak beli? Memang tak ada lah. Sebab orang tak lalu kat situ. Tapi kalau kamu berniaga tepi simpang, kenapa orang ramai singgah? Sebab di situ menjadi laluan utama.
Untuk orang keluar masuk dan orang akan singgah untuk membeli makanan kamu. Begitu juga macam kes MRT tu. Okey, apabila MRT tu lalu di kawasan-kawasan tertentu, so kawasan-kawasan tertentu tu akan maju kerana apa? Banyak berlaku kegiatan ekonomi. Sebab orang akan turun kat situ dan orang akan cari makanan, orang cari kedai buku, orang cari macam-macam. Jadi tempat itu, bisnes di situ akan meningkat. Jadi itu sebab kenapa antara faktor MRT itu dibina di kawasan itu supaya dapat membangunkan kawasan-kawasan di sekitar MRT tersebut. Okey, boleh faham? Okey, Danisha, Aish, Khairina, Aisyah dan juga Dina Sofia. Boleh faham Okey, baik. Kalau boleh faham. Okey, kesimpulannya hari ini kita telah mempelajari tentang beberapa perkara. Pertama sekali kita belajar tentang peranan kerajaan sebagai pengeluar, iaitu kerajaan mengeluarkan barang awam dan juga barang sosial. Kemudian, okey, monopoli semula jadi kerajaan, iaitu pengeluaran barang atau perkhidmatan yang dibenarkan untuk dikeluarkan oleh firma berkaitan kerajaan ataupun GLC. Ciri-ciri pasaran monopoli semula jadi kerajaan kita telah pelajari. Okey, ada 4. Kemudian kita lihat tentang peranan kerajaan sebagai majikan. Okey, iaitu ada 1.6 juta penduduk, 1.6 juta pekerja ataupun kaki tangan awam di seluruh negara. Dan ini telah menjana pendapatan penjawat awam. Dan selain itu kerajaan juga menawarkan pelbagai faedah sampingan untuk kaki tangan awam. Baik. Oleh itu, kita ada masa lebih kurang dalam berapa minit? 18 minit ni. Cikgu nak buat sedikit kuis. Boleh tak? Cikgu akan buat kuis. Kuis ini, caranya adalah cikgu akan buat kuis. Kuis kat sini. Dan kamu semua dikehendaki untuk menjawab soalan ini, soalan-soalan ini dengan cara kamu tulis jawapan dia dan send direct message kepada cikgu di Zoom chat. Jangan kau jawab tu gunakan send to everyone. Jangan send to everyone in meeting, jangan. Just send to Cikgu Rafi jawapan dia. Tak ada. Ini kuis ini adalah kuis ekonomi form 4. Ini untuk refresh balik apa yang kamu ingat semasa tingkatan 4 dahulu. Boleh tak? Ini nak refresh balik apa yang kamu ingat dalam ekonomi tingkatan 4. Boleh semua Cikgu nak semua 5 hantar jawapan melalui direct message dalam Zoom. Jangan kau nak lagi. Baik. Sedia? Okey. Baik, soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Sistem ekonomi. Ambil kau. Sistem ekonomi yang hanya melibatkan kerajaan dalam dalam membuat keputusan ekonomi adalah sistem apa? Sistem apa? Tulis jawapan dia dalam Zoom chat. Kamu soalan tak payah salin. Cikgu nak kamu tulis jawapan saja dalam Zoom chat. Sistem ekonomi yang hanya melibatkan kerajaan dalam membuat keputusan ekonomi adalah sistem apa? Karina, bagus. Lain? Aisyah, salah Aisyah. Danisha, tak ada sistem itu. Tak ada sistem itu. Aisyah salah. Danisha, tak ada sistem itu. Kita ada belajar sistem ekonomi ada 4 saja. Ada 4 saja. Yang kamu tulis tu tak ada. Danisha. Baik.
Ah, yeah, betul. Idina Sofia. Amboi pendek warna jawapan kau ni. Ah, okey. Baik. Danisha dan juga Aisyah, sila beritahu jawapannya. Cikgu lambat line. Oh, ya ke? Okey, 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 okey. Okay. Ya, betul Danisha. Okey. Baik. Bagus. Bagus. Alright. Soalan yang kedua. Okey, soalannya adalah okey. Okey, soalannya ialah okey, selain okey, kita pergi kepada ni soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalannya ialah um, okey, apakah masalah okey yang dihadapi oleh okey, apakah masalah kekurangan sebenarnya kekurangan yang dihadapi oleh firma. So firma mengalami masalah kekurangan apa? Itu soalan nombor 2. Kekurangan apa? Apakah masalah kekurangan yang dihadapi oleh firma? Kita dah belajarkan tentang masalah ekonomi, iaitu Irina Sofia kurang tepat. Okey. Apakah masalah kekurangan yang dihadapi oleh firma? Okey, baik. Aish, bagus. Okey. Ya, bagus Khairina. Irina Sofia kurang tepat. Okey. Aisyah, typo melampau sangat tu Syah. Ya betul Aisyah, bagus. Aisyah betul, Karina betul, Aish betul. Ya, okey, bagus. Danisha. Okey, bagus. Okey. Irina Sofia aje. Yang ni belum tahu lagi ya. Baik. Baik, soalan yang ketiga. Okey. Keluk apa okey yang mencerun yang bukan okey yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Keluk apa yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan? Itu keluk apa? Keluk apa yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan? Keluk apa? Kita ada belajar keluk kan? Keluk apa yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan? Bagus Danisha. Bagus. Okay. Bagus Kairina. Okay, betul. Danisha dengan Kairina betul. Yang lain? Aish. Okey, Idina Sofia betul. Ah. Salah Syah. Aisyah salah Syah. Saya tengok tu betul. Aish salah. Salah. Aisyah dengan Aish salah cuba tengok balik. Cuba tengok balik. Baik. Keluk apa yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan? Right. Soalan yang keempat. Okey, soalannya ini sebenarnya untuk kita refresh balik apa yang kamu semua telah pelajari sepanjang ekonomi tingkatan 4 yang lalu. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita akan tulis iaitu
Okey, nilai lebih daripada satu. Okey, okey. Nilai perkali. Ah, ya Aisyah. Lebih daripada satu menunjukkan barang itu apa? Ah, nilai perkali lebih daripada satu menunjukkan barang itu apa? Soalan bagus Khairina, bagus Danisha. Ah, baik, bagus Aisyah. Okey. Nilai perkali lebih daripada satu menunjukkan barang itu apa? Okey, bagus. Baik. Okey. Dapat? Soalan yang kelima. Okey. Soalan yang kelima. Okey. Soalannya adalah, okey. Okey. Uh, okey. Kita akan tulis sini. Okey. Harga. Okey. Okey. Sebiji apple. Okey. Adalah RM 50 sen. Maka, okey. Ini okey menunjukkan okey fungsi wang sebagai apa? Harga sebiji apple adalah 50 sen. Ini menunjukkan fungsi wang sebagai apa? Okey, fungsi wang sebagai apa? Okey. Soalan nombor 5. Fungsi wang sebagai apa? Ingat lagi tak fungsi wang? Uh, Salah Aish. Salah. Salah. Salah juga Danisha. Bagus Aisyah, betul. Irina Sofia, betul. Okey. Ya, betul Khairina. Bagus. So ada yang masih lupa, tak apa. Ini tujuan kelas kita untuk apa? Untuk refresh balik apa yang kita pelajari dulu. Baik. So harga sebiji apple adalah 50 sen. Ini menunjukkan fungsi wang sebagai apa. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan soalan yang kelima. Soalan yang keenam. Okey, kita tengok soalan yang keenam. Soalan yang keenam iaitu okey. Kita kata sebagai bank bukan baik selain akaun simpanan it's okay Khairina, kita masih lagi dalam mode belajar, it's okay. Salah tu normal. Salah tu normal Khairina. Baik, selain akaun simpanan biasa terdapat terdapat akaun semasa dan akaun apa? Okey, yang ditawarkan di bank perdagangan. So, apa lagi akaun yang ditawarkan di bank perdagangan? Selain daripada akaun simpanan biasa, akaun semasa dan akaun apa? Betul Khairina? Danisha betul. Okey. Bagus Aish. Bagus. Okey. Jadi
Dapat? Okey. Baik. Soalan Ibn Sofia. Salah tu, salah. Salah. Okey. Ya, betul. Ibn Sofia. Okey. Baik. Soalan yang ketujuh. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Biasanya soalan cikgu bagi 10 je, 10 je. Baik, soalan yang ketujuh. Okey, iaitu soalannya adalah okey. Soalannya adalah iaitu okey, bagaimana okey untuk mendapatkan mendapatkan jumlah kos. Maknanya bagaimana untuk mendapatkan jumlah kos? Maknanya kita perlukan kat sini kamu kena tulis formula dia. Macam mana nak dapatkan jumlah kos? Maknanya iaitu apa? Maknanya kita nak buat macam apa tau? Apa campurkan dengan apa? Dapat jumlah kos. Okey. Ingat lagi tak? Okey. Itu soalan nombor 7. Apa campur apa dapat jumlah kos? Ingat tak? Ya, betul Irina Sofia. Betul. Ingat lagi tak? Pandai Aisyah. Bagus Aisyah. Bagus. Yang lain-lain? Macam mana? Lupa dah tu. Ya, Kak Irina. Bagus. Sekejap tengah type. Okey. Okey. Baik. Cukuplah tu 7. Cukuplah tu 7. Tak payah banyak-banyak. Nanti sekarang tak terjawab nanti. Okey. Baik. So, kita akan cuba semak jawapan. Jom kita semak jawapan. Kita semak jawapan. Okey, sistem ekonomi. Soalan nombor 1. Sistem ekonomi yang hanya melibatkan kerajaan dalam membuat keputusan ekonomi adalah sistem ekonomi perancangan pusat. Ataupun kadang-kadang dipanggil sistem ekonomi sosialis. Okey. So itu adalah sistem ekonomi yang melibatkan kerajaan saja. Baik. Soalan nombor 2. Apakah masalah kekurangan yang dihadapi oleh firma? Sebenarnya firma mengalami kekurangan faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ataupun sumber pengeluaran. Okey. Jadi, kalau macam ada pelajar yang dia kata, kekurangan modal cikgu, kekurangan pekerja, ataupun kekurangan mesin. Ini semua adalah faktor pengeluaran. Jadi sebab itu kalau kamu kata kekurangan modal sahaja ke, kekurangan pekerja sahaja ke, atau kekurangan mesin sahaja ke, salah. Sebenarnya yang lebih tepat ialah kekurangan faktor pengeluaran. Semua tu kurang. Itu dipanggil kekurangan faktor pengeluaran atau sumber pengeluaran. Okey. Baik. Seterusnya, nombor 3, keluk yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Maknanya, dari kiri ke kanan, dia mencurun ke atas. Kalau mencurun ke atas, itu adalah keluk penawaran. Penawaran, kalau keluk permintaan, mencurun ke bawah, dari kiri ke kanan. Nampak? Itu perbezaan dia. Baik.
Nilai perkali lebih daripada satu menunjukkan barang itu anjal. Bagus. Ramai jawab betul. Nombor 5, harga sebiji apple 50 sen. Ini menunjukkan fungsi wang sebagai apa? Fungsi wang sebagai alat ukuran nilai. Sebenarnya alat ukuran nilai. Typo cikgu, ya. Okey, alat ukuran nilai. So, nilai apple itu adalah 50 sen. So, dia alat ukuran nilai. Jangan buat alat, kalau alat perantaraan pertukaran, bila kamu beli, maknanya contohnya harga sebiji apple adalah 50 sen. Okey, kemudian Mamat telah membayar 50 sen untuk mendapatkan harga sebiji apple, mendapatkan apple tersebut. Itu baru dipanggil alat pertukaran, perantaraan pertukaran. Itu beza dia. Kalau harga saja, itu alat ukuran nilai. Okey. Selain akaun simpanan biasa, terdapat akaun semasa dan akaun simpanan tetap. Ya, ataupun fixed deposit. Akaun simpanan tetap. Dan soalan 7, bagaimana untuk mendapatkan jumlah kos, iaitu kos tetap tambahkan dengan kos berubah. Dapatlah jumlah kos. Okey. Baik. So, macam senang ke susah belajar ekonomi? Okey. Baik. Cikgu akan kongsikan dengan kamu nota sejarah, sejarah lagi, nota ekonomi tingkatan 5, okey, untuk kita gunakan dalam kelas-kelas seterusnya. Okey. Jadi cikgu harap cikgu akan jumpa kamu lagi pada minggu hadapan pada hari Jumaat untuk kelas ekonomi tingkatan 5, meneruskan bab peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, sebentar itu, take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Bye, Zina.